Web Hackzor 101 Multi-Lide Walkthrough dari noobs sampai jadi master. Yeah! Penafian. Saya, Hussein bin Muhammad ataupun Rimau, tidak bertanggungjawab dengan sebarang penyalahgunaan maklumat dari tutorial ini. Segala teknik, prosedur, tools dan bahan yang dipaparkan dalam tutorial ini adalah bertujuan untuk pembelajaran sahaja. Tidak akan menguji cuba menggunakan teknik, prosedur, tools dan bahan yang dipaparkan dalam tutorial ini terhadap aset atau sistem atau komputer bukan milik anda atau tanpa mendapat kebenaran bertulis adalah salah di sisi undang-undang. Gunakan maklumat dan teknik yang dipaparkan untuk meningkatkan kemahiran anda sama ada untuk tujuan akademik atau kemajuan kerjaya. Assalamualaikum guys. Hai, lama abang tak bersiaran. Busy guys, macam-macam hal. Nak kena buat itu, nak kena buat ini. Tak apalah. Okey. InsyaAllah abang tetap akan buat konten-konten yang gempak, padu dan ganas untuk korang guys. Dengan syarat korang like, share, komen dan subscribe channel abang. Okey, tanpa membuang masa, jom kita mulakan tutorial. Check it out. Okey, startkan kali WSL terminal korang dan typekan kex. Kalau kita nak run kex sebagai root, kita type sudo kex. Kita nak startkan GUI kali Linux kita. Kemudian klik pada web browser dan kita typekan IP Metasploitable 2 kita. Okey, klik pada Multi-Lide. OAuth Stop 10, A1 Injection, SQLI Extract Data, User Info. Untuk tujuan pembelajaran, kita onkan hints. Klik pada toggle hints. Dekat sini, abang sarankan sangat-sangat korang baca every single detail hints yang dia bagi. Maklumat dia sangat valuable. Dia bagi tips, tricks yang kita boleh gunakan nanti untuk kita buat testing yang sebenar. Okey, contoh for SSL injection, the old or 1 equals to 1 is classic. Tapi ada lagi yang lain-lain. Ada banyak payloads yang boleh kita cuba nanti. Okey, untuk session dan authentication, kita boleh try manipulate menggunakan cookie editor untuk change user ID. Ataupun kita boleh pakai interception proxy macam Paros. Paros ni dulu-dulu lah. Sekarang ni Burp Suite. Untuk insecure authentication, yang ini kita kena pasang SSL guys. Kalau kita tak ada SSL, maksud dia kita boleh sniff traffic tu menggunakan apa-apa sniffer, Wireshark, dan kita boleh tengok transaction berlaku dalam clear text dan kita boleh capture password. Dekat sini dia bagi tahu some code contains naive protection such as limiting the width of HTML fields. Maksud dia kalau kita nak inject kat sini dia dah limit. Dia dah limit hanya berapa karakter saja yang boleh. Tapi dia limit menggunakan HTML ataupun CSS dekat client side. Yang ini kita boleh bypass juga menggunakan inspect element. Kita boleh bypass menggunakan interception proxy. Untuk kita probe SQL injection, kita boleh try enter single quotes, tick, double quotes, parenthesis, double dash, hyphen. Lepas tu ada lagi dia punya karakter-karakter yang kita boleh try masukkan untuk kita trigger alert. Daripada situ kita tengok behavior application dan mungkin situ entry point yang kita boleh buat SQL injection. Bila kita buat SQL injection terhadap MySQL DBMS, dia ada satu table tau. Nama dia information schema table. Dalam ni dia ada maklumat mengenai tables, senarai tables yang ada dalam database, columns, dan benda ni sangat-sangat berguna untuk kita nak enumerate column names, table names supaya kita boleh dump data nanti. Korang boleh try research, type MySQL information schema. Okey, dan korang boleh baca documentation official daripada MySQL berkenaan dengan information schema tables. Jadi dekat sini ada banyak dia punya maklumat yang kita boleh baca dan kita boleh fahamkan. Pada pendapat abang, ini yang membezakan antara script kiddies dengan professional penetration testers ataupun professional ethical hackers. Kita faham the underlying konsep. Kita faham konsep sebenarnya. Kenapa berlaku injection? Kenapa berlaku benda ni? Kita tidak 100% rely pada payload-payload yang ada dekat internet. Kita tidak 100% rely pada tools-tools yang kita gunakan. Kita faham konsep. Bila kita faham konsep, kita nampak dah benda ni bukanlah satu magic trick. Benda ni ada sebab, ada akibat. Okay, so kita kena research guys.
Okay, sekarang ni kita try. Kita masukkan username admin, password admin. Okay, yang ni kita never save. Okay, kita observe error. Yang ini tips-tips bila kita nak buat pen test. So, kita tengok error dia dan kita fahamkan behavior application ni, macam mana dia react. Okay, sebab yang ini adalah SQL injection punya challenge, jadi kita try trigger SQL injection error. Kita masukkan tanda tick. Klik pada view account details. Okay, dia dah throw error. Dia kata error executing query. SQL error. Dalam video Multi-Lead Day part 1, Abang dah share, Abang dah ceritakan secara detail, agak detail bagaimana error ini di-trigger. Jadi yang itu korang boleh refer balik video part 1. Kita masukkan payload O1 equals to 1. Kita terminate dengan tanda command, MySQL command. Okay. Kita nampak dia dah listkan semua users dalam table berkenaan yang kita inject. Sekarang ni apa yang kita nak try buat? Kita nak try buat union select untuk kita enumerate data daripada current table. Okay, so kita kena tahu bilangan kolom bagi current table. Yang ini nanti abang akan cuba explain secara detail menggunakan MySQL terminal. Order by 10. Sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita cuba nak tengok berapa banyak bilangan columns yang diselect pada current table. Okay, dia kata error. Dia kata unknown column 10. Maksud dia column semasa bagi page ni bukan 10 columns. Kurang daripada 10. Kurang daripada 10. Okay, kita letak 1. Okay, tak ada error. Maksud dia memang kolom tu 1 dan lebih lah. Okay, kita buat guessing saja. Letak 5. Tengok ada error ke tak. Okay, 5 pun tak ada. Okay, 6 keluar error. 5 tak keluar error. Maksud dia statement select yang di select tadi tu, yang ini, select all from accounts ni, dia ada 5 kolom. Tu sebab bila kita letak 5 dia tak keluar error. Bila kita letak 6 dia kata unknown column. Okay, so kita dah boleh craft kita punya union select statement. Union all select 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dia kata the use select statements have a different number of columns. Bila kita buat union select, bilangan kolom kena sama dengan select yang pertama ni. Kalau yang ini ada 5, dia mesti 5. Kalau tak sama, dia akan throw error. Okay, so kita buat 5. Ada 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nampak? Dia dah keluar. 2, 3, 4. Okay, dekat sini, dekat 2, 3, 4. Yang ini kita boleh masukkan MySQL punya variable. Ataupun apa-apa yang kita nak inject lah. Untuk kita paparkan dekat sini nanti. Okay guys. Jadi abang ambil yang 2 ni. Kita letak user. Okay, yang 3 ni abang letak database. Okay. So dia dah retrieve current username dan current database. Ini cara kita nak extract maklumat daripada table MySQL menggunakan SQL injection. Sebenarnya dia SQL statement yang biasa dalam MySQL. Cuma kita inject through web application. Okay guys? Okay, abang akan demokan apa yang kita bincang tadi, union all select tu menggunakan MySQL terminal. So kita SSH ke Metasploitable to machine kita. Masukkan password MSF admin. Kita connect ke MySQL client. Tak ada password. Kita use OAuth stand database. Kita tengok SQL statement. Okay, select all from accounts. Kita try execute. Okay, nampak tak? Ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Bila kita try buat union select 1, 2, 3. Okey, sebagai contoh dia akan
throw error. Dia kata the use select statements have different number of columns. Sebab apa? Current statement select ni ada 5 kolom. Jadi union select ni pun perlu ada 5 kolom. In order kita nak try recon ataupun enumerate bilangan kolom, kita boleh pakai order by. Ataupun korang boleh juga pakai union all select ni dan keep on increasing sampai tak ada error. Order by 10 contohnya. Dia akan bagi tahu unknown column. Sama error yang macam kita tengok dalam application tadi. Order by 5. Dia akan keluarkan, list outkan data. Jadi union select ni kita buat 5 kolom. Okey, nampak? Dia akan keluar. Yang ni yang kita tambah ni tadilah. Ni union all select. Okey, korang boleh try Google MySQL union all select dan buka link ni. Dan dekat sini dia akan bagi tahu perbezaan kalau kita pakai union saja ataupun union all. Union saja dia akan combine result select pertama dengan select kedua dan dia akan paparkan value yang berbeza saja. Kalau union all, dia akan paparkan walaupun value tersebut adalah duplicate. Yang ini yang abang cakap. Dalam kita buat pen test, ada certain payloads, ada certain techniques yang kita perlu Google dan kita perlu fahamkan macam mana dia bekerja dan dia berjalan. Okay guys. Next, kita pergi pada A1 injection, SQLI bypass authentication, login. Okay, macam biasa kita try guess password dulu, admin. Okay, error. Okay, kita try masukkan classical SQL injection payload. Kita try login. Okay, kita dah login. Ni mudah aja. Log out balik. Kita akan try automate proses SQLI authentication bypass menggunakan Burp Suite. Okay, type Burp Suite. Kita startkan Burp Suite kita. Okay, abang suka tukar dia punya display theme dia kepada dark mode. Okay, panas sikit. Klik pada proxy, kita turn off intercept. Open browser. Kita copy URL challenge ni. Dan kita pastekan dekat Chrome burp kita. Okey, dekat sini kita masukkan admin dan tekan enter. Kita pergi pada Burp Suite. Klik pada HTTP history. Okey, kita nampak yang ini request tadi. Yang kita login tadi. Username admin, password dia admin. Okey, dan ini response dia lah. Dan kita boleh render untuk kita tengok rupa dia. Okey. Sekarang ni apa yang kita nak buat? Kita nak cuba automatekan proses authentication bypass menggunakan SQL injection. So, kita send request ni kepada intruder. Intruder ni satu function dalam Burp Suite. Kita boleh tekan Ctrl I ataupun right click send to intruder. Send to intruder. Okay, so kat sini dah ada request dia. Dan klik pada positions. First, kita akan clearkan payload positions. Dekat sini position payload yang kita boleh inject. Okay. So, kita akan inject dekat username parameter. Highlight admin dan kita tekan add. Untuk attack type, kita akan pakai sniper. Untuk video-video yang akan datang, Abang akan sharekan lebih detail jenis-jenis attack type yang kita boleh buat dalam intruder ni. Dia ada battering ram, pitchfork, cluster bomb. Masa bila sesuai nak pakai jenis attack yang berkenaan. Okay, kemudian kita klik pada payloads. Okay, dekat sini kita akan loadkan satu text file yang berisi SQL injection payload. Okay, Abang dah siap dalam satu folder. Dekat sini ada payload untuk authentication bypass.
Payload ni korang boleh cari dekat Google, dekat internet, ataupun boleh tengok dalam GitHub Abang. Abang akan share dan Abang akan bagi link dia dalam ruangan description. Dalam lab guide ada juga Abang listkan payload yang berkenaan dan juga link untuk korang download payload tersebut. Okay, so kita ada lebih kurang 77 payload yang kita akan load ke dalam Burp untuk kita mulakan intrude. Dekat sini kita klik load. Klik pada file authentication bypass. Open ataupun double klik. So payload kita dah load. Dan kita boleh start attack. Okay, dalam community edition dia ada limitation sikit lah. Okay, jadi payload sini dia akan throttle. Jadi dia akan ambil masa lambat sikit berbanding dengan pro version. Tak ada masalah, kita tekan OK. Dan kita tunggu sampai attack selesai. Sekarang ni apa yang Burp Intruder tengah buat, dia ambil payload ni tadi dan dia masukkan dalam parameter username dan dia try inject. Dan dia capture response daripada page multi-leader tadi. Okay, kita tunggu sampai dia selesai guys. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Okay, dah selesai. Finish. Sekarang ni kita try analisa. Kita besarkan dialog box ni. Dan kita tengok pada length. Yang ni response length. Kita tengok ada length yang berbeza. Ada yang sama. Kita try analisa. Klik pada yang pertama. Kita klik pada response dan klik pada render. Untuk mudah kita nak tengok. Okey, yang ini untuk authentication error. Kalau kita tengok semua response code ni dia punya error dia macam ini. Dia tak bypass. Okey, yang ini dia punya response length dia lain sikit. Kita try tengok. Okey, yang ni dia throw error tapi dia tak dapat bypass. Okey, yang ini kita try tengok pun sama. Dia throw error tapi tak dapat bypass. Kita tengok pula pada status code. Ada 302. 302 ni apa? Redirect. Biasa bila kita dah login, kalau login tu betul dia akan redirect kan? Kita klik pada sini. Okay, you are logged in as admin. Kita tengok payload dia apa. Admin tick hash. Kita try. Admin tick hash. Walaway, kita dah login. So, kita boleh sort by status. Klik pada status. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 string yang kita boleh gunakan untuk authentication bypass. Yang ini kita menggunakan automated technique menggunakan Burp Intruder guys. Nice. Okay, kita tengok next challenge. A1 injection, SQLI, insert injection, register. Yang ini abang buka menggunakan Burp Suite punya Chrome browser. Okay, kita toggle hints. Okay, dia kata, okay, kat sini ada dua isu. Pertama, cross-site scripting, XSS. Yang kedua, dia ada SQL injection. So, bila kita jumpa satu form macam gini, biasa attack yang kita boleh buat, vektor yang kita boleh gunakan adalah cross-site scripting. Kita try inject. Dia sama ada stored cross-site scripting ataupun reflected. Stored tu maksud dia data yang kita inject, dia akan simpan dalam database. Dan bila kita buka page paparan, dia akan runkan kod kita tu. Kalau dia tak buat input sanitization ataupun escape character. Jadi dalam hints ni dia kata XSS is easy stuff. So kita try saja payload dia ni. Kita copy. Dan kita try inject dekat username ni. Okay, password kita letak apa-apa. Signature kita letak apa-apa, kita create account. Okay, jadi dia dah pop up script kita. Yang ni cross-site scripting. Ni stored cross-site scripting guys.
Okey, kita tengok Burp Suite. Kat sini abang nak share, kita nak extend kita punya Burp Suite, kita nak install tools yang boleh membantu kita untuk memudahkan proses web hacking. Klik pada B App Store. Okey, dekat sini dia ada banyak extensions. Ada yang memerlukan Burp Suite Pro. Tapi banyak juga yang untuk Community Edition ni, tak ada masalah pun. Okey, kita cari yang ini, Hackbar. Okey, klik pada install. Okey. Kita pergi pada proxy, HTTP history. Yang tadi, yang kita masukkan tadi. Kita masukkan payload kita tadi dekat post yang ini. Okey. Okey, yang ni tadi, yang kita inject kita punya payload XSS. So, kita send kepada repeater. Okey, kita send. So, dekat sini dia dah bagi response dalam bentuk kod lah. So, macam mana kita nak identify sama ada payload kita ni running ke tidak? Kita boleh tengok dekat kod ni ataupun kita boleh render. Tapi bila render, bila JavaScript pop up, dia memang tak keluar lah kat sini. Macam mana kita nak test tengok betul ke tidak payload cross-site scripting kita tu running? So, kita right click, pergi pada request in browser. Okey, korang boleh sama ada in original session yang original ataupun in current browser session. Original session dia ambil session yang ni lah. Okey, kita klik kat sini. Okey, yang ini just tekan copy. Pergi pada browser kita ni. Tambah satu tab dan kita pastekan URL yang kita copy tadi. Tekan enter. Okey, so nampak. So kat sini kita boleh test tengok benda tu berjalan ataupun tidak. Dan yang ini membantu kita untuk kita buat reporting, kita nak capture screenshot. Okay guys, cross-site scripting ni, adakah payload dia hanya untuk pop upkan alert saja? Tak, dia ada banyak. Kita boleh steal cookies, macam-macam kita boleh buat. Dan attack dia adalah pada client side. Client yang access page yang dah kena inject dengan JavaScript tadi tu, client tu yang vulnerable. Dia bukannya vulnerable pada database, server side. Tidak. Selain daripada payload-payload yang biasa ni, ada juga framework untuk cross-site scripting ni. Macam Beef, Xenotix kalau tak silap abang. Yang itu nanti abang tengok kesesuaian, abang akan share dalam video-video yang lain. InsyaAllah. Okay, kita pergi balik pada Burp Suite. Tadi kita dah install satu extension, Hackbar kan. So dekat sini kita cuba nak masukkan payload lain. Okay, kadang-kadang payload ni kita bukannya boleh ingat. Kita kena simpan list. Macam abang simpan list. So bila ada benda yang kita nak buat, abang akan copy dan paste. Okay, yang ini kat sini kita boleh right click. Klik pada extension Hackbar ni, Hackbar. Okay, pergi pada XSS. Dia ada banyak payload ni. Ni yang macam tadi. Okay. Ada banyak lah. Contohnya kita nak pakai payload yang ini. Lepas tu kita send. Okay. Dia kata error. Sebab apa error? Dia kata error inserting record. Sebab apa dia baca tanda tick ni. So yang ini kita kena ubah. Tu yang tadi dia pakai double quote. Jadi extension tu dia macam helper lah, macam cheat sheet lah untuk kita. Yang itu korang explore lah sendiri nanti. Okay. Kita tengok pula macam mana kita nak buat SQL injection. SQL injection dalam insert command ni dia agak tricky sikit guys. Dia tak macam select statement. Select statement dia lebih straightforward. Okay. Untuk SQL injection, first kita try triggerkan error, Okay, masukkan tanda quote, single quote dan tekan create account. Okay, dia keluar SQL error. Dan dekat sini, dia bagi dia punya statement dia. So, kita ada 3 value, 3 kolom yang dia masukkan value. So, yang ini, username, password dan signature.
Okay. Kita try masukkan apa-apa value A, signature A. Kita create hint. Pergi pada A1 injection, SQLI extract data, user info. Okay, kita masukkan credential yang kita create tadi. Okay, so kita tengok 3 item ni dia masukkan dalam database. So mungkin kita nak inject dekat bahagian sini, signature ni. Kita nak inject sub-select untuk dia retrieve maklumat-maklumat tertentu. Okay, kita trigger balik alert tu. So dia ada 3 value guys. So yang ini kita akan inject dekat field username ni. Yang lain ni kita masukkan junk data lah. Pergi pada burp suite. Okay, dekat sini yang kita akan adjustkan. So dekat sini kita letak username A, tak kisah, password A. Okay, dan sini yang kita akan masukkan payload untuk SQL injection. Abang nak pakai Hackbar punya payload. Pergi pada extensions, Hackbar. SQLI injection, kita ambil basic statements. Okay, kita nak tengok, kita nak retrieve maklumat user, database dan version. Klik. Okay, dia dah bagi kat sini. So, dekat sini kita tambah tutup lagi satu ni dan kita masukkan tanda komen. Okay, kita tekan send. Okay. Kita try tengok. Klik pada user info. Okay, kita try retrieve semua data lah. Itu kita dah buat. Macam mana kita nak retrieve all data. Okay, view accounts. Kita tengok. Okay, dekat sini. So, maksud dia select kita tadi tu, SQL injection kita tadi tu, dia dah execute. Okay, guys. Abang nak cuba tukar payload lain. Extensions, Hackbar, SQL injection. Kita nak tengok berapa banyak database yang ada. Okay. So kat sini kita tambah tanda komen dan kita send. Okay. Sama macam tadi. Kita try extractkan semua user. Okay, so dia dah listkan semua table yang ada dalam database ni. Kat sini abang nak tunjukkan sebenarnya macam mana kita nak gunakan extension Hackbar tu untuk kita memudahkan kerja-kerja injection kita, guys. Untuk step dan senarai payload, abang dah sharekan dalam Multi-Leader Walkthrough Part 2 Lab Guide. Dokumen ni macam biasa abang akan upload ke GitHub dan abang akan sharekan link dia dalam ruangan description. So korang boleh download dan tengoklah. Boleh copy paste dan boleh try buat challenge tu. Okay guys. Okay, Alhamdulillah kita dah tamat konten Multi-Leader Part 2. InsyaAllah abang akan sambung Part 3 di masa yang akan datang. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe guys. Stay safe.